Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para tetamu Allah dan para pendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Alhamdulillah bertemu kita pada petang yang penuh barakah, penuh indah, penuh aman, penuh damai di kota suci bumi Mekah Al-Mukarramah, berlatar belakangkan masya-Allah berlatar belakangkan pandangan Kaabah, ya, yang sangat mulia, yang sangat banyak kelebihan dan juga banyak kelebihan dan juga kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat daripada Kaabah Al-Musharrifah dan juga di kota Mekah Al-Mukarramah ini. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah SWT dan juga para peminat pula. Dan juga YouTube kan, dan juga sorry saya batuk sikit, maklumlah. Mun sejuk, walaupun Mekah dia keluar sejuk sikit. Padahal nervous, perlu tangannya. Jangan-jangan orang akan buat live saya ni. Kalau kita buat live sendiri, kita tak nervous. Kalau kita live dengan orang punya live, kita nervous macam. Maklumlah artis kan, artis baru. Jadi jemaah sekalian, para penonton yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, pada petang yang indah yang mulia ini, kita mulakan umul kita Al-Fatihah lah. Boleh tak? Al-Fatihah untuk berkati kita baca majlis. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan alhamdulillah para tamu Allah yang dimuliakan dan para penonton yang Allah Ta'ala muliakan dan Allah Ta'ala berkati semua. Hari ini, petang ini, saya akan berkongsi dengan para penonton dan para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian mengenai tentang kehebatan kota Mekah, tentang kelebihan-kelebihan tanah haram suci kota Mekah, ya, tentang kelebihan-kelebihan Kaabah Al-Musharrifah dan apa yang ada di sekeliling, apa yang ada di Kaabah Al-Musharrifah. Sebenarnya semua orang dah tahu dah kelebihan kota Mekah, kelebihan tanah haram kota Mekah, kelebihan yang berada kita ketika mana kita, kalau kita berada di Kaabah Al-Musharrifah, tu Kaabah kan semua orang tahu. Cumanya bagaimanakah kita punya penghayatan dan juga bagaimana kita nak mengaplikasikan semua itu dalam diri kita, dalam hidup kita sepanjang kita bernafas di muka bumi Allah Ta'ala ini, kan? Semua orang tahu kelebihan kota Kaabah, kan? Kalau lihat Kaabah dapat apa, sembahyang depan Kaabah, tawaf di Kaabah, apa yang kita dapat. So sejauh mana kita nak aplikasikan dalam diri kita ni dari segi pengamalan kita untuk sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian yang mulia Allah Ta'ala sekalian dan para penonton, pertama sekali nak bagi tahu jemaah sekalian, orang yang pertama sekali hidup di muka Mekah ini siapa? Asal betul ke Datin? Siapa dia? Ada ke Datin? Manusia yang pertama sekali hidup di muka, yang tinggal di Mekah ini ialah Siti Hajar. Siapa dia Siti Hajar? Siti Hajar ialah isteri kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Siti Hajar ni, mereka semuanya sebelum mereka tinggal di kota Mekah, mereka semua hidup di Palestin. Bila mana Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail alaihissalam, ni saya cerita lah sikit tentang kisah Mekah lah kan. Bila mana Siti Hajar dapat anak bernama Nabi Ismail salam, Siti Sarah, Nabi Ibrahim ada lagi seorang isteri ketika itu, Siti Sarah tak dapat anak. Kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak
dapat anak. Ketika itu dapat Nabi Ismail. Dan selepas lahirnya Nabi Ismail, Siti Hajar pakai bengkung. Orang wanita yang pertama sekali pakai bengkung kat dunia siapa? Siti Hajar. Jangan ingat sajak yang di bengkung masuk pula sajak dia tiba-tiba Bukan sahaja orang kita pakai bengkung, tapi orang pertama, wanita pertama yang pakai bengkung ialah Siti Hajar. Dan ketika itu Siti Hajar ni nak dibawa oleh Nabi Ibrahim pergi ke Mekah naik kuda, daripada Palestin naik kuda pergi ke Mekah. Siti Hajar ni dia pakai bengkung, dia melebihkan kain bengkung tu supaya terkena tanah. Tujuan untuk apa? Tujuannya untuk menutup ataupun memadam kesan-kesan tapak kaki Siti Hajar, untuk elakkan daripada Siti Sarah mencari Siti Hajar. Wanita kan dia cemburu. Kau tahu tak ada Datin? Cemburu. Para penonton, saya pasti dan yakin yang menonton video-video ataupun live ni bahasanya kebanyakannya majoriti adalah wanita. Betul tak? Wanita, of course. Allah jadikan orang perempuan ini ada sifat cemburu. Tak cemburu bukan perempuan. Betul Datin? Betul. Tak cemburu bukan perempuan. Tak semestinya cemburu dengan suami, tapi cemburu dengan kawan-kawan, juga tenaga kan. Tengok orang jiran sebelah beli kereta besar kan. Kereta besar sikit pun tak boleh kan. Biasa. Bila nak datang hari raya, tengok jiran tetangga depan rumah pasang langsir baru, cat rumah baru. Kita pun nak kan yang si suami relax, tak apalah pakai apa pun kan. Kalau apa pun kan boleh janji jalan kan. Tapi orang perempuan biasa. Apa yang orang buat, dia pun nak buat juga kan. Orang buat tu dia nak buat. Orang tukar langsir baru dia nak. Orang pakai baju baru nak buat. Semua nak buat. Biasa. Cemburu bagi seorang wanita itu biasa. Tapi kalau cemburu bagi seorang lelaki itu luar biasa. Ataupun lain macam. Sekuat-kuat cemburu wanita ini, kuat lagi kalau orang lelaki tu Cemburu tu hati kau datuk cemburu macam mana. Lagi kuat cemburu dia kepung, dia ikat, dia tambat. Dia guna tali paling kuat tu Datin dia guna kunci yang paling mahal kat dunia ni. Itu kisah cemburu. Sama juga lah dengan Siti Sarah cemburu dengan Siti Hajar. Siti Hajar kan dapat anak Nabi Ismail. Dia cemburulah nak kejar Siti Hajar. Siti Hajar pun lari. Nabi bawa Siti Hajar ni bersama Nabi Ismail ketika itu masih baby yang baru lahir kan, sedang lagi menyusu susu Siti Hajar. Bawa naik kuda. Ketika itu Siti Hajar ni dia melabuhkan sedikit kain bengkung kain bengkung dia untuk memadam kesan-kesan tapak kaki Siti Hajar. Pergilah daripada Palestin jauh no. Kita sekarang Palestin nak pergi Mekah senang. Naik kapal terbang dah sampai berapa jam ni kan. Ikut daripada Jordan. Dulu, zaman Nabi dulu, nak pergi mana-mana menaiki unta. Ataupun naik kuda. Ataupun jalan kaki. Cumanya ketika mana Nabi Adam AS diturunkan Allah Ta'ala ke bumi ini, Allah Ta'ala kecilkan muka bumi. Allah Ta'ala kecilkan bumi supaya untuk mempercepatkan perjalanan Nabi Adam AS. Dan diceritakan sorry batuk aja mas kan. Sorry penonton batuk sikit je. Ni batuk manja nama dia. Batuk rindu nama dia. Rindu apa? Rindukan Kaabah. Rindu apa? Rindukan Rasulullah. Itu punya ayat dia kena baik. Apa tadi? Nabi Adam ni turun ke bumi. Allah pendekkan perjalanan Nabi Adam nak pergi ke Mekah. Setiap tempat yang Nabi Adam lalu, keberkatan bersyurga dan juga keberkatan jasad Nabi Adam AS ni yang Allah jadikan. Setiap kawasan yang Nabi Adam lalu ini tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Nampak tak hebat tak? Para Nabi dulu Allah pilih. Sampai di kota Mekah. Okey, balik kisah Siti Hajar. Sampailah di kota Mekah. Siti Hajar ni dia sampai kota Mekah. Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail AS di kota Mekah. Ketika itu Mekah ni gersang. Gersang jangan fikirlah gersang. Orang kalau fikir gersang lain dia fikirkan. Gersang maknanya tiada tumbuhan, tiada apa-apa sahaja kat kota Mekah.
Tengok sekarang kita tengokkan. Sekarang ni Mekah, Masya Allah, tengok keliling Kaabah Masjid Haram ni kan. Ada hotel-hotel, termasuklah hotel yang Datin duduk ni kan. Masya Allah. Hotel yang sangat-sangat tinggi. Tapi itulah hotel-hotel ni semua didirikan di atas, kebanyakannya di atas tapak rumah para sahabat. Dan tahu tak Datin, nak tanya Datin kan, Datin tahu tak hotel yang tingkat kayu tu, bawahnya tapak rumah siapa? Abu Bakar bukan? Oh, Betul? betul. Abu Bakar. Apa kata ya? Masya Allah. Tempat kita nak bersedekah nanti berdepan tu. Kan betul sebelah belakang ni. Itu adalah kalau para penonton yang pernah pergi Mekah, pernah pergi umrah, moga yang belum dipilih ataupun yang nak pergi lagi, Allah pilih insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So apa nama hotel tu, nama hotel ni? Dulu Hilton sekarang ni tower apa tu kan? Putih apa tu lah. Terlantak lah kan. Jadi tapak hotel tu dulu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibeli oleh Saudi, dibuat bangunan. So hujung sebelah belakang tu pun juga belakang dia ada juga rumah para sahabat. Antaranya sahabat yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, balik kita pada Gersang ya. Tanah Mekah, kota Mekah kita gersang. Seorang pun tak mau tinggal pula tinggal di nak cakap utara tapi tak jadi. Saya orang Melaka. Takut bila cakap Melaka kan, takut orang tak faham sangat kan, tapi faham kot insya-Allah kan. Di kota Mekah ni gersang, bumi yang tandus, tak ada tumbuhan, tak ada air semua. Seorang yang Arab dulu lalu jadikan kawasan kota Mekah ni tempat laluan, tempat laluan para pedagang. Nampak? Bukan kita je pada berniaga. Orang Arab lagi hebat berniaga tu Datin. Orang Arab ni lagi pandai berniaga. Kalau jemaah tengok Kota Mekah kan, keliling-keliling kita ni berhotel, kedai melambat-lambat. Maknanya mereka lebih pandai berniaga. Walaupun apa pun yang mereka jual, tapi dari segi perniagaan mereka lebih hebat. Okey? Jadi para pedagang ni, orang Arab ni datang ke Mekah, dia pusing-pusing Kaabah. Kaabah dulu dah ada asal, dah zaman para malaikat dulu. Kaabah ni asalnya apa jemaah sekalian? Adalah adalah buih yang terapung. Pernah dengar tak kisah ni? Ni kisah baru kan. Tu dia. Ni kita tengok apa cerita pasal buih terapung. Asal usul kejadian Kaabah ini adalah daripada buih yang terapung. Stop yang ni. Alright, kita buat record lagi. Satu. Alright, dua. Ya, start. Okey. Sama boleh Okey, asal Kaabah ni adalah daripada buih yang terapung di udara. Sebelum Allah Ta'ala jadikan muka bumi, daratan, whatever, semua alam semesta ni kan, Allah Ta'ala jadikan dulu Kaabah. Nampak? Maknanya benda pertama sekali ataupun rumah pertama sekali yang Allah jadikan ialah Kaabah daripada buih yang terapung di udara. Selepas Allah Ta'ala ciptakan muka bumi, daratan, lautan, barulah terbentuknya Kaabah ataupun binaan asas Kaabah yang sekarang ini dibina Kaabah yang kita lihat sekarang kan. Yang ni binaan Kaabah orang Arab Saudi. Dia baik pulih, dia cantikkan semula berdasarkan berbalik kepada binaan Quraisy. Dulu zaman Nabi Ibrahim, Kaabah ini dibina tak macam ini. Kaabah ketika zaman Nabi Ibrahim AS, dia bentuknya kotak macam lonjong sikit lah. Lengkungan Hijri Ismail tu dulu terletak di kawasan luar Kaabah. Sekarang ni kita lihat kan, kalau lengkungan Hijri Ismail tu para penonton sekalian, dalam tu adalah kawasan Kaabah binaan Quraisy. Quraisy ni siapa? Siapa Quraisy? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qusay bin Kilab turun menurun sampailah kepada siapa? Hashim dan juga Abdul Muttalib. Itu dah kisah panjang dah tu. Sini saya campurkan, saya pendekkan. Jadi binaan Kaabah ni seperti mana Allah Ta'ala sebut, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakau wa hudan lil alamin. Dalam Quran sebut kan, sesungguhnya binaan pertama sekali yang dibina oleh Allah Ta'ala ialah di Bakkah. Bakkah ni ialah nama lain selain Mekah. Mekah ni sebenarnya ada banyak nama. Bakkah, Ummul Qura, Biladul Amin, apa lagi dan sebagainya lah. Mekah. Bi Bakkah
lalladzi baka mubaraka wa dalam, yang memberikan keberkatan dan juga petunjuk untuk seluruh alam. Alam ni apa? Manusia, jin, khalifah makhluk yang duduk kat bumi siapa dulu, manusia ke apa? Dinosaur. Jangan kata dinosaur. Dinosaur ingat bagi tengok Star Trek kan. Dinosaur. Antara makhluk yang mendiami bumi sebelum turunnya Nabi Adam AS ialah apa dia? Jin. Dan juga binatang-binatang. Aja ingat ayam-ayam yang Aja bela kat rumah tu, Aja ingat dia punya keturunan tu lagi awal daripada kita duduk kat dunia ni. Nampak? So jangan nak bela-bela slipper ke ayam tu kan. Kucing-kucing semua tu kan. Lembu-lembu yang kita bela tu, yang nampak tu kan, kita halau-halau dia, kita memarah dia, jangan. Dia lah makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, turunkan kat bumi, jadikan dia hidup kat bumi ni. Antara makhluk Allah Ta'ala yang hidup kat bumi ni kan. Dan juga jin. Bila mana Nabi Adam AS sebelum diturunkan di bumi, Allah Ta'ala perintahkan jin-jin ni untuk duduk kat mana? Duduk dekat di lautan dan juga di hutan. Tu siapa orang yang nonton ni kan? Jin-jin, orang jin ni golongan yang suka-suka yang suka-suka pamat di gunung ni, hiking ni kan. Hati-hatilah kita masuk hutan panjat gunung ni. Baca doa yang Nabi ajar kan. Apa doa? Lupa doa je lah. Suka masuk hutan tapi bila masuk tu ingat, bila tak masuk lupa, tak ingat. A'udzu bika limati tammah, a'udzu bika nampak, hitamati min syarri ma khalaq. Itulah lebih kurang. A'udzu bika, aku minta berlindung dari engkau daripada kejahatan. Kejahatan. Mana kita doa tu minta dengan Allah Ta'ala jauhkan daripada kejahatan-kejahatan, jin-jin yang jahat ni kan. Dan juga iblis dan juga kutu-kutu anak-anak buah iblis yang asyayatin dengan jahat tu kan, untuk ganggu kita untuk masuk ke hutan dan juga di lautan. Nampak? Itu antara sedikit tentang kisah awal di Mekumi lah. Tadi cerita tentang Siti Hajar kan. Kita balik kisah lencong jauh kita balik kisah Siti Hajar tadi. Kaabah tadi. Okay, kita stop dulu. Kaabah buih. Kaabah kan. Kaabah buih kan. Okey, habis. Okey, sambung tadi tentang Siti Hajar sampai di Mekah. Orang tak kosong, tak ada langsung kat Mekah ni orang. Penduduk pun tak ada. Jadi manusia pun tak langsung tinggal. Yang ada Siti Hajar, Nabi Ismail AS ketika itu masih baby. Dan juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim hantar Siti Hajar di Mekah sampai di berdekatan dengan Kaabah. Ketika itu Kaabah adalah sebuah bukit yang tinggi sedikit. Kawasan Kaabah ni kan dulunya adalah kawasan di tengah-tengah lembah tau. Kelilingnya ada bukit-bukit yang tinggi. Apa bukit dia? Jabal Abi Qubais. Nampak tak para penonton, tak nampak sebelah ni? Sebelah Masjid Haram ada binaan istana raja dan juga hotel-hotel istana raja. Itulah Bukit Abi Qubais yang telah diceroboh oleh mereka yang tak sepatutnya tiba-tiba kan. Tak padahal itu hak kerajaan kan. Tapi itulah banyak di sekeliling Masjid Haram, di sekeliling Abah ni sejarah yang dulu tu semua dah banyak orang-orang datang, orang tak tahu kan semuanya. Jadi saya boleh kongsi dengan para penonton lah kan. Di sekeliling Kaabah ni dulu ada banyak bukit-bukit lah. Antaranya Bukit Safa, Bukit Marwah. Dia bersambung-sambung semua tu. Bukit Safa dia bersambung dengan Bukit Abi Qubais. Dan bersambung dengan Bukit Qa'iqian. Bersambung dengan Bukit Marwah. So semua bukit ni besar-besar dulu. Besar-besar ya. Dan di Mekah ini antara bukit yang paling besar ialah dua bukit. Bukit Abi Qubais dengan Bukit Qa'iqian. Dua bukit ini ada satu kisah. Boleh ke Datin saya kongsi bukit ni, Datin? Dua bukit besar ni, aku cakap utara, aku Melaka lantak, hantar Melaka Lampung lantak kita rojak lah bahasa gini. Kita satu Malaysia Okey. Jadi dua bukit ini ada satu kisah peristiwa ketika Rasulullah SAW dihalau oleh penduduk Thaqif di Taif. InsyaAllah ya para Datin ni kita akan pergi Taif ya, kita akan menyusuri sejarah sirah Nabi di Taif pada hari Isnin nanti, pada hari Isnin insyaAllah. Baik.
Bila mana Rasulullah SAW keluar dari Taif, dihalau kan, dibeli batu berdarah, itu kisah panjang lah. Datang dua malaikat. Datang dua malaikat yang menjaga dua gunung ataupun dua bukit, iaitu Abi Qubais dan juga bukit Qu'ayqi'an. Datang kepada Rasulullah menawarkannya, Rasulullah, nak tak kami istilah kita senang faham, nak tak kami menghempap. Dia kalau dalam hadis ni tu melapangkan, meratakan penduduk Taif ni, tapi kita senang faham menghempap dua-dua gunung ni kepada penduduk di Taif kerana menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak Allah Taala jaga Rasulullah sampai datangkan malaikat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, biarkan mereka. Aku berdoa agar di kalangan tulang sulbi ataupun kita faham keturunan mereka, susah-susah mereka menyembah Allah Ta'ala. Nampak baik hatinya Rasulullah. Walaupun Rasulullah dah dibaling batu, berdarah lutut Rasulullah, tubuh Rasulullah berdarah sangat banyak kan. Tapi Nabi Rasulullah tetap tak nak balas, walaupun telah ditawarkan oleh dua malaikat yang jaga dua gunung ni untuk meratakan, untuk menghempap mereka ini sebab menyakiti Rasulullah, tapi Rasulullah tetap tak nak membalas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Malah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka kerana mereka tak tahu. Sama macam kita lah, tu iman kita ni kadang naik turun, naik turun, kadang naik tidur kan, naik turun. Jadi itulah bila mana kita berikan muka doa lah banyak, Allah Ta'ala kuatkan iman kan, nanti kan Allah kuatkan kita punya iman tu. Bila orang para netizens di luar sana kan, para netizen di sana itulah kena jagalah bahasa. Kadang-kadang kita ni manusia biasa, memang kita manusia biasa, tapi kita kena perlu ingat, kita ni hidup sementara. Dunia ni tempat bersinggah, tak lama pun. Nabi sebut usia umur di umatku di akhir zaman nanti sekitar 60 ke 70. Sekarang hati berapa umur? Rahsia lah. Ada hati masih muda. Saya 47. Pasal tu saya Oh, dia terang. tengah saja ni tak malu. Pasal apa? Kita kena ingat tau, due date kita kebanyakan yang 60. So berapa banyak kita ligan? Berapa kan? Berapa tahun je? Kadang-kadang kan semua orang 60 masih kuat. Betul. Semua orang 50 dah kena kencing manis lah, tak boleh keras. Bukan 30 dah ada penyakit dah. Kawan saya umur baru 30 lebih dah meninggal dunia. Ramai kawan saya meninggal dunia, umur muda. Belum 40 meninggal dah. Tambah kita duduk zaman Covid lah ni, anytime. Anytime kan. Dia ni dah akhir zaman kan. Dia sebut umur umatku dia sekitar 60 ke 70 tahun. Jadi tak lama. So kita ni kan kadang kadang-kadang kita ni, memanglah kita ni kadang di kalangan orang ramai ni kan, kita bukan, ada mungkin di kalangan kita yang bukan latar belakang agama kan, bukan background agama, kita faham. Tapi bila dah besar, ada akal fikiran, kita kena fikir apa yang kita keluarkan pada mulut kita ni, adakah itu mendatangkan manfaat, adakah itu mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Betul tak? Ada tinggal. Kadang kita teguk-teguk. Alangkah baiknya kalau kita contoh komen di Facebook ke IG ke, atau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang boleh menyedapkan hati orang, yang boleh mengukuhkan ataupun yang boleh membuatkan seorang itu bahagia, gembira kan. Bila kita buat orang gembira, kita pun gembira. Betul tak? Macam contohnya apa guna kalau kita Raya dalam bilik kan, Raya anak saya tak boleh cakap lagi, jadi dia bunyi tu. Ada orang komen. Lepas tu ada orang komen apa tau? Bunyi apa tu? Bunyi kucing ke? Nampak. Saya memang terasa hati pasal anak saya seorang. Saya kata apa tau? Saya bila kita nak jadi tetamu Allah jaga kita sebelum kita mai lagi. Betul tak Ustaz? Betul. Dia jaga tetamu Allah ni. Kalau Allah pilih, dia akan jaga daripada sana lagi. Maksudnya apa yang dia terdetik, saya kata apa tak? Ya Allah Tuhanku, sampai kat depan Kaabah tu saya kata ya Allah Tuhanku. Depan dia masalah saya kata ya Allah Tuhanku. Dia bercakap tu macam dia menghina anakku. Aku pohon pada satu je padamu. Kalau betul lah dia macam tu cara dia cakap kat anakku, mungkin dia teringin ada seorang dalam keturunan dia. Baru dia tahu macam mana rasanya bila anak kita tak boleh bercakap dan orang samakan anak kita dengan binatang. Serah pada Allah Ta'ala segalanya kan. Serah pada Allah. Mungkin pasal bila hang tak ada dalam keturunan hang, bercakap hang tak pandang perasaan betul, orang. tak rasa. Takkan di office ada bunyi kucing, takkan bunyi kucing macam tu. Saya kata memang demi Allah. Saya kata aku doakan semoga jangan ingat bila kita ada anak kita dah besar, anak kita dah tak cacat apa semua, tiba-tiba kita boleh kata ke anak orang macam tu.
Banyak kes dilahirkan normal, tapi accident putih lidah. Dan satu pun ingat ya para penonton sekalian, penonton Saya sekalian, nombor untuk dia. dosa dengan Allah boleh ampunkan. Betul Tin? Ya. Tapi dosa dengan antara manusia-manusia kena minta ampun dengan manusia juga, baru diampunkan. Sampaikan kita ni kalau kita dah beramal soleh, bersedekah banyak, buat solat tahajud lah, apa semua, terpuasa sunat tak tinggal bertahun-tahun berhari kan, tapi kalau satu je yang menyekat kita untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala, dengan daripada keampunan keampunan manusia dengan manusia. Jangan kata Itu anak penting. orang. Jangan Tu kata kena jaga kita punya bahasa, kita punya mulut, kita punya niat kita kan. Dia benda-benda ni kena sentiasa beringatlah, bila benda kita terkeluar kata yang tak elok ke, terkomen yang tak elok ke, tu delete ataupun minta maaf. Kan senang kan, Nabi kata apa-apa yang kita lakukan, perbanyakkan minta maaf dan juga terima kasih. Dua perkataan susah orang nak sebut zaman sekarang kan. Bukan zaman dulu pun sama jugalah kan. Dua perkataan. Pertama ialah minta maaf. Yang kedua ialah terima kasih. Sebenarnya susah nak cakap terima kasih kan, kan? pasal apa? Dia pun tak baca hadis tau. Ada Ya, hadis betul. yang kata dah, betul. tak tahu berterima kasih seseorang tu pada Allah kalau dia tak tahu berterima kasih pada manusia. Ya, betul. Ha. Tanda orang itu bersyukur ialah dia sentiasa mengucapkan terima kasih dengan makhluk dan juga dengan Allah yang menciptakan dia. Tu okey, habis. Tadi nak cakap tentang apa ni? Lupa dah. Nak terpisah pusingnya, lupa dah. Pasal manusia. Pasal tentang orang pertama sekali, Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim kedua. Nampak dia dah jauh yang ada apa? Tak apalah. Kata kita nak sembang-sembang santai pertandingan. Kota Mekah ni, kalau kisah tentang Kota Mekah ni semua orang tahu. Boleh Google kan. Buku ni pun ada, baru satu buku ni. Lagi buku lagi. Asal satu rak buku lagi nak bawa kan. Ini semua orang baca. Tapi kita nak kaitkan kisah-kisah ini dengan kehidupan kita kan. Kadang-kadang orang tahu sejarah, bila orang dengar sejarah ni kadang mengantuknya. Bila kita kaitkan dengan kita punya kehidupan, kita punya diri ini, mudah-mudahan moga-moga ia akan menginsafkan kita. Jadikan kita ini orang yang lebih baik di kalangan orang yang terbaik kan. Hari ini kita buat salah, tak apa. Esok ada lagi insya-Allah kan. Hari ini kita buat dosa, Allah itu Maha penerima taubat. Selagi mana pintu taubat dibuka seluruhnya sebelum tiba hari kiamat, sebelum pintu taubat tertutup, maka ketika itulah, sedang inilah kita kena sentiasa berlumba-lumba ke arah kebaikan. Kena ingat satu je, dunia ni tempat bersinggah. Dunia ni tak kekal selamanya. Yang kekal ialah syurga dan juga neraka. Waliyazubillah, misalnya kita Allah Ta'ala jauhkan pada azab neraka. Allahumma, kita doakan yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka dulu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allah Ta'ala minta, Allah, aku minta engkau ya Allah, ridha engkau ya Allah, dan juga syurga. Syurga minta dengan Allah syurga dulu. Jangan minta lain dulu, minta syurga. Maka kata Datin kan, minta dengan Allah bersungguh-sungguh, minta berapa yang kita nak lepas kita mati. Lepas tu baru kita minta dengan makhluk kan. Macam tu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ridha engkau ya Allah dan syurga engkau ya, dan wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Barulah kita minta Allah lindung kita, jauhkan kita daripada kejahatan dan juga keburukan dan juga api neraka Allah Ta'ala. Betul tak? Baik, sambung tadi kisah di mana jadi tinggallah Siti Hajar dan juga Nabi Ismail AS dalam keadaan gersang, tak ada air semua. So Hajar ni pelik, kenapa lah Ibrahim tinggalkan dia dengan anaknya masa baby yang baru lahir tu kan, di tempat yang gersang, tak ada air, tak ada makanan. Yang ada dia bekakan ialah sedikit buah kurma dan juga air. Ketika belum lagi ada air zam-zam. Nampak. Jadi ketika itu Hajar tanya, kenapa tinggalkan mereka berdua di tanah gersang ini, wahai suamiku? Nabi Ibrahim senyap 3 kali saya tanya. Akhirnya apa jawab Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Bila mana Siti Hajar dengar ini perintah Allah, maka yakinlah Siti Hajar bahawasanya Allah akan menjaga. Sama juga dalam hidup kita ni. Betul tak, Tin? Whatever kita lakukan,
Kan kita berniaga ke, kita pergi merantau ke mana-mana, kita berkahwin ke, tak apa anak ke, tak apa anak ke, tak apa kahwin ke, whatever kita kat dunia ini, satu je, kena yakin dengan Allah Ta'ala. Pasal tu Yakin dalam dengan surah Allah. ayat Quran disebut sami'na wa ata'na. Wa ata'na. Okey, aku dengar dan patuh. Betul, dengar dan patuh. Patuh perintah Allah Ta'ala, dia yakin dengan Allah Ta'ala. Bila kita yakin, kita nak makan, yakin, kita yakin dengan Allah Ta'ala yang mengenyangkan. Betul tak? Kita dapat hidup, kita tidur malam, esok kita hidup, bernafas. Masih lagi doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa lepas bangun tidur kan. Kadang orang lupa. Nak ajarkan Nabi ajar doa tu kan. Yakin dengan Allah Ta'ala, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita nyawa ni untuk meneruskan kehidupan, untuk mencari redha Allah, bukan untuk mencari publicity murahan. Kata mencari publicity apa yang kita dapat. Benda-benda semua tu tak boleh membantu kita dekat akhirat nanti, jemaah sekalian ya. Para penonton sekalian ni, semua tak bantu kita, tak bantu langsung sikit pun tak bantu. Yang bantu ialah rahmat Allah Ta'ala. Pandangan rahmat Allah Ta'ala itu paling penting. Dan juga segala amal soleh yang kita buat kat dunia lah semata-mata kerana Allah, bukan kita buat amal solat, kita semayang tongkat tanggit pergi masjid tu, kulu-kili baca Quran, bukan semata tunjuk pada orang kampung. Kan ada setengah orang kan pergi masjid kan tunjuk orang kampung, hari-hari pergi masjid pergi masjid kulu-kili kan. Di samping tu dia mengata orang tu, mengata orang ni. Aku tengok orang tu balik umrah. Ada saya jumpa kawan saya. Dia kata, "Ustaz, tengok orang depan saya tu." Kan dia mengata, saya tengok apa hal haji ni kan. Dia kata orang depan, "Ustaz tengok tu, dah pergi umrah dah, balik umrah tapi tak nak pergi masjid." Apa kena dengan dia? Apa kena dengan dia amal soleh semayang? Dia apa benda dia kan? Tak ada kena langsung. So tak perlu, semua tu tak perlu. Pasal mereka duk ingat masuk syurga ni hanya dengan bersemayang. Pasal kalau sebenarnya nak masuk syurga dia ada satu kunci tu. Kunci tu dia ada dua padlock yang diberi nama hablum minallah, hablum minannas. Betul? So Tak dia boleh ada jaga. Dua. Pertama tadi yang disebutkan hablum minallah. Benar. Pertama jaga hubungan dengan Allah dengan cara solat sebagainya, dan yang kedua jaga hubungan dengan manusia. Dengan jaga semuanya, jaga silaturahim dengan manusia, dengan jiran, adab yang sebagainya. Tak boleh mengata orang tu walaupun orang tu dah berkali pergi umrah, pergi haji, tanah suci Mekah, dah berkali every month pergi whatever kan, every year pergi kan, tapi orang tu tetap Allah pilih. Kita siapa nak mengata mereka kan? Itu habis. Tentang keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa yang kita lakukan semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati kita, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati rabbil alamin lillahi rabbil alamin. Solat kita, mati kita, hidup kita, apa semua tu lillahi rabbil alamin, adalah semata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana datin kata. Contoh kan nak buat kerja ni sebab datin tu suruh, memanglah suruh, tapi nak semata kerana Allah untuk bantu datin dan sebagainya kan. Contoh kan, kita buat live ni bukan nunjuk kan, bukan, tidak nak nunjuk yang datin dah pergi umrah dah whatever, tak boleh, tidak. Tapi semata-mata nak buat live ni kerana Allah, kerana kita nak bagi berkongsi dengan orang ramai, untuk berkongsi ilmu dengan orang ramai, untuk memberitahu pada orang ramai banyak kelebihan kalau kita buat amal kebajikan dekat Mekah dan juga Madinah ini. Datin orang tanya saya, Datin penting ke sangat yang ada buat videographer sangat ni untuk apa? Saya jawab ada orang tanya. Ada jawab. Saya jawab macam ni ya, simple. Antara benda yang kita kena buat ialah dia melibatkan mencintai Rasul. Ya. Okey, mencintai Rasul. Kalau dia macam ni, kita kena cinta Rasul lebih daripada kita cinta diri kita. Tak apa. Lebih daripada cinta pada mak bapak, lebih daripada cinta pada suami, lebih daripada cinta pada anak. Benda tu yang paling sebab yang saya nak sebut. Tinggal pasal kita nak kena mai tengok Rasul. Kita kena bawa diri kita untuk pergi tengok hamba Allah yang Allah, kekasih Allah yang berjuang untuk kita, Ustaz. Jadi bila saya dah mai, kadang-kadang orang tanya saya, kata, aku nak buat satu benda bila aku pergi umrah. Nak buat kat orang rasa rupanya seronok main umrah ni, kata Ustaz. Betul. Pasal orang duk tengok main umrah ni macam tawaf je, betul tak bilang? Main tawaf je. Bantu orang juga, bantu orang. Jadi orang tengok benda tu macam, it's all about that. Tak, kita menghayati jejak Nabi tu. Contohnya kan, macam manalah Nabi ni kan dapat wahyu. Kenapalah kita tak mau ikrok? Kita siap kata lagi, ikrok. Kita pula dia kata orang, ikrok, kita dah pilih orang. Tapi kita tak tahu punya nak dapat ayat ikrok tu, wahyu pertama, bukan Nabi kita panjat Gua Hira. Kita cuba nak panjat Gua Hira. Bila kita panjat Gua Hira tu, kita tahu,
macam ni. Lepas tu isteri dia pula tiap-tiap hari pergi kat situ. Kerap kali ya. Kita sekarang dah ada tangga. Bila kita masa dalam tu kita boleh cerita penghayatan. Macam ni rupanya Nabi kita naik. Kesungguhan Rasulullah kan. Kesungguhan Rasulullah untuk Kesabaran, dapatkan kita hari ketabahan. ni cahaya Islam. Ha. Lepas tu apa lagi yang kita tengok? Masjid Siku, Nabi kita. Lepas tu macam mana orang punya seronoknya tengok dapat Nabi. Taif. Tengok Nabi nak sampai dia naik atas bumbung. Qala apa ya dia apa? Tala al-badru alaina Al-badru alaina. You all kena dengar yang tu. Yang tu bila cerita tu kat masjid tu, depa dengar Nabi mai, depa panjat bumbung. Penyambut kurma nak sambut Rasulullah di Madinah. Yang tu Madinah kita tak pergi tu. Di Madinah tu dia yang tutup tu, tempat tutup tu. Yang dia buat. Kalau you all tengok usrah saya sebelum ni, yang sebelum ni ada. Jadi you all tengok tak macam mana Tak apa pergi, yang tutup. cuba saya buat. Pasal saya tengok, saya dah study tau. Saya main umrah banyak kali. Bila saya tengok umrah punya trik ni, macam orang kata, orang tengok macam boringnya main tawar-tawar macam tu, macam pergi balik Okey, bagus, cuma tu dah. Hanya menyusuri. mungkin cara orang. Tu saya buat macam mana tak? Okey, saya nak private, saya nak bilik besar, saya ada tazkirah. Tazkirah saya nak ustaz saya yang macam sama kepala macam kita, sembang like easy. So kita nak tengok macam mana tau. Kita main umrah ni sebenarnya satu benda yang mendekatkan diri kita dengan Rasulullah. Allah Ta'ala Rasulullah. Menjadi jiran Rasulullah. Menjadi tamu Rasulullah, tamu Allah. At the same time kita buat amal ibadat dan banyak benda lagi. Tengoklah tazkirah dia. Right, Aziz Eko. Okey, sambung insya-Allah. Macam tu lah, betul lah kata apa? Datin Sri. Datin Sri. Amin. Datin Paduka. Jadi memang kalau kadang-kadang kan, kalau kita ni, kalau orang yang di sekeliling kita kan, mereka tengok orang pergi umrah, lepas tu dia post kat Facebook ke IG kan, kadang-kadang orang yang melihat dengan mata hati lain, orang yang melihat dengan mata nafsu lain, betul tak? Orang yang melihat dengan mata hati, dia kata Masya Allah, Tabarakallah, terima kasihlah kerana bagi kami tengok Kaabah sekarang macam mana, doakan kami. Itu orang ni melihat mata hati. Sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Orang yang melihat dengan mata nafsu yang tak elok, yang tak bagus, mereka akan memban kita kan. Mereka akan mengata-ngata yang di sisi yang lain kan, yang tak baik. Kata ini orang tu menunjuk lah, whatever, semua kan menunjuk lah. Itu nak tunjuk lah tu. Duit banyak dah untuk lebih nak bagi umrah, nak tunjuk orang kampung lah. Macam-macam lah kata-kata nista daripada orang siling. Itulah. Jadi kalau orang yang melihat dengan kata hati, dia akan mengatakan benda tu bagus, baik, tonton umum untuk tujuan untuk mengajak, untuk menyedarkan manusia tentang kewajipan kita sebagai orang Islam. Kalau mampu, Nabi sebut kalau mampu dari segi kewangan dan masa, keluarga, kesihatan sebagainya, wajib pergi umrah. Bukan saja haji, tapi umrah je wajib ya, kena ingat. Kadang orang kita faham orang kita faham bila mampu je lah wajib pergi haji. Tidak, umrah pun wajib sekiranya orang tu mampu. Kewangan, kesihatan, masa, dia mampu segi tu, maka wajib katanya. Nabi kata apa? Kalau orang tu dia ketika hidup dia mampu untuk pergi Mekah untuk umrah atau haji, tapi ketika hidup dia tak pergi, tak laksanakan, maka dia mati. Mati ni Nabi sebut, Nabi gambarkan orang ini mati dalam keadaan seperti orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Wa'liyazubillah mizalik, jauhkan daripada itu kan. Alhamdulillah Allah pilih. So doa hari Allah telah pilih kita pergi Mekah mana. Okey, Ustaz, yang tu ikut sharing Ustaz sikit sekali ya. Okey, sana ada ikut sharing. Apa itu? Okey, Assalamualaikum. Ustaz kata tadi kenapa kita kena main Mekah? Kenapa kita kena buat umrah? Okey, seperti mana sabda Rasulullah SAW ya, mafhumnya Nabi kata barang siapa yang mampu, maksud kata dari segi kewangan, kesihatan, masa dan sebagainya, ketika dia hidup dia mampu, tapi untuk dia pergi menunaikan umrah atau haji, Nabi kata wajib ke atasnya, wajib, bukan dia wajib, tapi ketika hidup dia tak lakukan. Dia mampu segi semua tapi dia tak pergi umrah, tak pergi haji, maka dia mati. Bila dia mati, Rasulullah menggambarkan, Nabi bagi tahu apa? Orang ini matinya seperti seorang Yahudi dan juga Nasrani. Nampak? Jadi wa'liyazubillah, kita elakkan. Jadi doa banyak-banyak, Allah Ta'ala jadikan kita, susu galuh kita ini orang yang mampu, dan orang yang mampu ini dapat pergi ke Mekah, Madinah, umrah maupun haji. Begitu.
Jadi kepada anda semua yang menonton, kan, kalau mampu, jangan duk fikir lain lah. Kenapa kita mampu nak pergi London? Memanglah kita fikir ni hidayah. Hidayah tak semestinya kita perlu tunggu ya, seperti bulan jatuh ke riba. Ya, perang pungguk indukan bulan. No. Hidayah perlu juga dicari. Betul tak, Tin? Betul. Hidayah you must find. Wah, gitu bahasa Inggeris Kena cari hidayah. Bukan nama orang perempuan tu hidayah. Kau nampak dia gambar hidayah kan? Kena cari hidayah. Kalau duk tunggu doa, tak dapat. Hidayah perlu dicari. Dengan cara apa? Kita usaha. Kita minta dengan Allah Ta'ala dahulu ke Allah Ta'ala, baru kita usaha mencari hidayah. Bersungguh-sungguh insya-Allah. Kan? Okey. Sama tadi apa jemaah sekalian, penonton sekalian. Sekarang dah berapa jam? Takut dah maghrib. Maghrib pukul 5.30. Sekarang 5.38. 5.38. Okey, ambil lebih kurang dalam 10 minit kot dah nak masjid kan. Nak sembahyang sini boleh? Sini sah masjid. Ustaz nak sembahyang bawah. Itulah macam dia orang dah booking lot kan, masuk Dia kat booking Kaabah. 9 lagi. Pukul 6 kan? 6 ke 9? 6 ada, 6 tu untuk maghrib tu isyak. 9 ada. Semua ada. Tapi kalau pukul 9 kan, ikutlah kalau nak sembahyang maghrib sini Masjid Haram, kalau imam dia meletup pula. Tiba-tiba imam dia best. Masya Tapi kalau Allah. kalau nak sembahyang dalam bilik ni sah masjid. Saya sah masjid Ustaz. Boleh juga kan, tapi tu. Ni buka ni speaker masjid ni. Tapi dia nampak kan. Saya speaker masjid. Tapi yang bestnya kalau best pergi kat depan Kaabah lah Tapi kan. kalau nak pergi Depan depan Kaabah. Kaabah, tapi pukul 9 lagi memang kami ada tawaf sunat nak buat. Hajar okey ke? Tawaf Eh, okey. dua Okey, lah, nak tanya dua. Ustaz. Alright. Okey, Kisah tadi nanti kita sambung nanti kita hold dulu. Kita hold. Okey, Ustaz nak tanya Ustaz. Katalah uzur. Okey, ataupun tak uzur. Kalau kita tak uzur lah, kalau kita nak tawaf sunat kena perlu ada wuduk ke Ustaz? Okey, berkenaan dengan tawaf sunat. First skill of course lah. Syarat sah tawaf ni sama semua. Tawaf umrah ke, tawaf sunat ke, tawaf kudung ke, tawaf semut tinggal ke, semua sama syarat. Antaranya bersih pada hadas besar dan kecil, bersih daripada benda najis. Ada wuduk. Mesti ada wuduk. Sama macam kita buat umrah atau umrah tu, mesti wajib ada wuduk. Sebab kita bertawaf, kita macam seakan-akan kita ni nak buat solat. Kena bersih semua tu wuduk. Bahu kiri menghadap Kaabah, niat semata untuk tawaf, semua sama. 7 pusingan dengan yakin. Cukup 7 pusingan barulah benda itu jadi sah. Kalau nak dapatkan pahala tawaf sunat mesti cukuplah 7 pusingan. Kau dapat buat 6, 5 tu balik bilik tidur lah sampai sebab tak ada dapat pahala tawaf sunat kan. Maksudnya kalau orang tu uzur tak boleh turun. Tu kalau uzur sebab kau sama masjid kan. Kalau uzur tak boleh masuk masjid lah. Cuma apa yang boleh lakukan satunya tip. Sebenarnya orang-orang yang uzur ni, kalau ada ruang yang ada ruang, boleh pergi dekat tempat sa'i. Tempat sa'i tu bukan kawasan masjid, di luar kawasan masjid. So, kepada mereka yang sedang uzur, boleh masuk ke tempat sa'i, duduk atau bukit sofa atau bukit Maurah berdoa. Sebab antara tempat doa mustajab di Mekah ialah antaranya ialah bukit sofa dan juga bukit Marwah. Datin boleh pergi nanti insya-Allah. Kita bawa Datin. Kita malam ni. Cumanya Datin, wanita yang uzur dia boleh dalam hukum fiqh asalnya tak boleh masjid sebab takut dulu kan tak ada fake kan. Tak ada pik pula, tak ada pad, tak ada Hack. semua. Tahu kan? Okey. Tapi hukum fiqh dah dibolehkan, tapi dengan syarat tak boleh duduk dalam masjid. Dia kena dia boleh lalu masuk ke masuk pintu lain, keluar pintu lain. Dia tak boleh berhenti dalam masjid. Dia masuk macam nanti nak pergi ke bukit Safa ke Marwah tu kan. Dekat sa'i tu kan kita tak boleh ikut lalu tepi ni kan sebab polis dah halang kan. So dengan cara bagaimana? Dia orang semua ni bawalah tim pergi dulu kat depan Kaabah tu, macam biasa lalu Kaabah, ikut sesuai nak pergi ke sa'i tu. Masuk tu pergi sa'i. Datuk lah. Datuk ni duduk lepak kat sa'i lah. Nanti doa dekat atas bukit sofa, ke Marwah. Yang ni boleh ikut sekali tu pun tak apa. Jangan salah. Boleh insya-Allah. Nanti boleh buat live kat atas bukit sofa. Kan insya-Allah. Cumanya Cumanya tempat mustajab. Ya betul. Rasulullah doa atas bukit sofa. Nabi doa apa? Nabi doa tadi yang saja tu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi doa untuk minta ridha Allah dan juga syurga, dan Nabi minta juga supaya jauhkan daripada api neraka Allah Taala. Tu doa tu boleh amalkan. Selain doa bagi mereka yang belum dapat jodoh. Bagi anda yang menonton video ini yang masih lagi belum dapat jodoh di dunia ini,
maka bolehlah boleh DM lah apa nama Datin kan di samping tu bersedekah je ni. Sedekah lah weh. sedekah Dia lah. macam ni, kita cerita pasal sedekah ni. Game kosong ni zaman sekarang tak ada. Dia macam ni, bila orang tanya saya kan, kenapa kena sedekah? Sedekah ni sebenarnya macam ni. Datin, saya tak ada anak. Tak ada anak. Kita anggap macam berpenyakit lah. Mungkin tak boleh main lagi, tak boleh, period kita tak betul, telur kita tak banyak Allah sepatutnya. luaskan. Semua jadi ubat kepada penyakit adalah sedekah. Ubat kepada pintu rezeki adalah sedekah. 10 Ubat perkara. kepada ketegangan adalah sedekah. Okey, apa dia kelebihan sedekah ni sebenarnya Ustaz? Kalau kita kata sebenarnya Okey, banyak kelebihan sedekah, antaranya ialah pertama sekali memudahkan masuk ke syurga. Dia juga ada nama pintunya babus sedekah. Khas untuk orang yang suka bersedekah. Tak rugi sedekah. Itu antaranya. Orang yang suka sedekah ni dia akan masuk ke pintu babus sedekah di syurga nanti. Kemudian ialah orang yang bersedekah ni Allah akan sembuhkan penyakit dia. Ni semua yang disebut ni semua berdasarkan hadis Nabi yang sahih bukan yang dengar bila kita tak ada anak, okey, dia termasuk dalam kategori bukan penyakit macam contohnya penyakit apa Datin ingat saya ni teruk sangat berpenyakit dah bulat, bukan maksudnya kita sakit lah tu kita tak dapat dia, kita tak kurang subuh. Apa saja penyakit lah yang kita boleh faham benda itu sakit kan, menyembuhkan penyakit, tapi kena yakin dengan Allah Ta'ala lah. Sedekah ni kerana Allah, bukan kerana Ar-Rayyan hijrah suruh sedekah, tidak, no kan. Sedekah melalui Ar-Rayyan, tapi sedekah kerana Allah Ta'ala melapangkan rezeki, banyaklah memberikan kesihatan kepada kita, memberikan ketenangan jiwa sekiranya kita hati gundah gulana kan, orang yang gelisah, ada stres. Lepas sedekah saya rasa lagi tenang. Betul. Memanglah ubat kepada ketenangan adalah sedekah. Lepas tu okey, apa dia? Siapa yang anxiety sangat-sangat, yang tak baik anxiety, tolonglah sedekah. Kemudian sedekah ni tidak akan sedikit pun memiskinkan seorang itu. Betul tak Yatin? Sedekah kan Nabi sebut, nak kaya banyakkan sedekah. Senyum wajah ni apa? Memanglah senyum sedekah ya. Memanglah sedekahnya apa ni, sedekah pun banyak maksud, tapi kalau segi kita sekarang kat Mekah ni sedekah segi duit lah kan, macam tu. Jadi sedekah ni tidak akan mengurangkan sedikit pun harta kita para penonton sekalian. Sebanyakkan sedekah. Bila orang sedekah ni doa mustajab, doa Allah angkat, makbulkan secara tak langsung. Kita nampak pun kan doa-doa kita yang minta ni, di sepanjang kita sedekah kan, doa-doa Allah Ta'ala. Okay, kita cerita secara logik lah Ustaz macam ni kita ni nak mengurat anak orang tu. Alamak. So bila kita nak mengurat anak Tak boleh orang ngurat, tak boleh ngurat. dia duduk dengan okey Ustaz tak pandai dia. Dia duduk dengan mak dia. So apa kita buat? Kita tiap-tiap hari pergi kat mak dia, makcik suka McDonald ke? Saya tadi lalu McDonald ada prosperity burger ni, saya tak tahu saya beli kat saya. Saya dengar kata tu makcik suka, masa live tu makcik sebut makcik cari prosperity burger. Puk bandar tak main tak, saya bagilah kat makcik. Tu dia teknik Tekniknya nak teka mak kawan anak kawan tu, teka mak dia. Okey. Kita nak murah rezeki, kita minta kat Allah. Takkah kita sepatutnya tunjuk juga kita teka Allah? Kalau kita guna ayat yang betul tak Ustaz kan? Betul. Allah kata dia ni mohon pada aku, hamba Allah pun sedang mohon, tapi in the same time dalam masa dia nak mohon tu dia bagi juga kat rumahku. Betul tak? Betul je. Allah tu maha kaya, tapi kalau kita tengok betul kan? Hang tak malu minta tangan tadah. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku. Siap lagi hafal doa Niolofa lagi. Bagilah aku rezeki seperti air Zam-Zam yang mengalir tak putih-putih. Dia bagi tak putih-putih, kita pun tak putih-putih Shopee. Tak ada langsung nak beritahu sedekah. Betul tak Ustaz? Kalau kita tengok kan, sebenarnya kalau kita tengok orang kaya yang beriman ni kan, kenapa mereka punya apa rezeki ni melimpah ruah? Antara puncanya adalah mereka banyak bersedekah. Yang kita tak tahu tu Antin. Yang kita kadang kita tengok pandang, kita ni kerja kita mengomen tu belagak kita besarlah. Kita jadikan mereka itu sebagai kita punya rujukan, kita punya ikon untuk kita lebih berjaya. Mereka bukan semula kan, adalah yang ni kan, tapi kebanyakan orang-orang yang kaya ni, yang beriman, yang bertakwa, yang baik hati, mereka ni sebenarnya mereka sisipkan dengan sedekah yang banyak yang kadang-kadang kita tak nampak. Memang kita tak nampak. Kan betul tak? Okey, antara kelebihan sedekah dia banyak tak, antaranya ialah pertama dia harta tak berkurang. Bukti kita beriman dengan Allah Taala. Nampak tu iman tu. Iman. Tu antara tahap keimanan kita.
Orang yang bersedekah ni iman dia akan meningkat, naik, tambah. Nampak tak? Ni duduk ngata-ngata orang tak apa, tak bagus lah kan. Menghapuskan dosa. Nampak? Orang yang bersedekah ni hapuskan dosa. Nampak? Bukan tak ruginya semuanya daripada kata-kata sorry, alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW. Dan juga mendapat naungan Allah Ta'ala di akhirat. Orang yang bersedekah ni, Allah akan payung dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Nampak tak? Hebatnya kuasa bersedekah. Kemudian apa dia? Jauhkan seorang itu daripada neraka. Of course lah, orang yang bersedekah ni, Allah Ta'ala akan jauhkan dia, hindarkan dia, jasad ini daripada disambar ataupun masuk ke dalam api neraka. Allah jauhkan. Masya Allah. Kita banyak sedekah dan cara dia sedekah. Dia tak akan mengurangkan harta. Peroleh pahala berlipat kali ganda. Of course, di Mekah kan datang kan 100,000 kali ganda para tetamu Allah Ta'ala, para penulis sekian. Tadi pagi saya buat sharing, saya kata apa, kalau kita pergi tukar duit kan, kita tengah beratok, tiba-tiba kita bagi RM1, orang tu terbagi balance kat kita RM1,000. Apa kita buat? Kita dapat duit tu, kita lari masuk kereta. Masuk kereta, kita kunci kereta, kita abang kat mak kita. Mak, bagi RM1. Tak tahu orang tu bagi RM1,000. Tersalah bagi change. Mak kata, bagi balik. Mak, tengok tak ada duit ni, dapat RM1,000 mak. Takkan nak bagi balik? Mak kata tak boleh. Tapi mak RM1,000. Kita dalam bentuk duit. Tetapi hari ni kita bagi RM1 dekat sini, kita dapat RM100,000. Dan kita tak nampak dalam bentuk duit. Allahu Akbar. Ya Allah. Kalaulah pahala itu dinilaikan dengan objek ataupun harta kat dunia, of course lah ramai orang akan berkejar-kejaran kan. Support juga dengan dosa. Kalau dosa tu digambarkan dengan jerawat, habis semua orang tak boleh buka muka. Betul. Betul. Kalaulah dosa tu sama juga macam pahala kan. Memang cakap orang semua duduk kat jadah lah. Orang sembahyang zikir takut berdosa kan. Okey. Kemudian selamat masuk syurga melalui pintu sedekah, babu sedekah tadi sebut kan. Kemudian selamat daripada musibah. Orang sedekah ni Allah pelihara dia daripada segala musibah. Nampak? Kena yakin dengan Allah Ta'ala. Ubat kepada penyakit. Kalau sakit, ada penyakit sakit. Memang sememangnya kalau orang yang ada penyakit, sedang ada sakit dan sebagainya ni, dia banyakkan sedekah. Of course, insya-Allah Allah akan sembuh atau kurangkan sakit yang dialaminya. Kemudian terlindung dari mati dalam keadaan yang buruk. Nampak? Orang yang banyak sedekah ini, Allah akan jaga dia, pelihara dia. Akhirnya dia akan mati dalam keadaan yang sangat mulia. Husnul khatimah kan. Itu kena banyakkan doa. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang baik. Matikan aku ya Allah dalam kebaikan ya Allah, husnul khatimah, dalam pengakhiran yang sangat baik ya Allah. Wala takhtim alayya ataupun alayna bisu'il khatimah. Dan ya Allah, jangan akhiri aku ni, jangan matikan aku ini dalam keadaan yang sangat buruk, yang sangat tak baik, yang sangat buruk. Tu doa kena amalkan. Nabi ajarkan doa tu. Ni doa ni minta kaya, minta siap, minta kaya, minta bini. Lagi satu kan bila orang tanya, Datin, anak saya ni kan tak mau dengar cakap, Datin, boleh tak doakan supaya dia dengar cakap saya, hidayah, bagi minta hidayah. Dia macam ni, anak kita tak mau dengar cakap, sifir dia. Okey, zikir satu, mak saya sedekah Yasin untuk baca Yasin untuk roh anak. Yang kedua, kita sebagai mak bapak pun buat sedekah supaya Allah turunkan rahmat dekat anak kita dan hidayah pada anak dia. Hidayah. Sentuh hati dia. Dia macam ni tak, sedekah ni dia master key tau. Saya tak tahu nak cerita kat you all, tapi dia master key. Pasal tu bila orang tanya, Datin, kenapa you make it a habit tiap-tiap tahun kena main umrah, dan kalau boleh you nak main tiap-tiap bulan? Pasal saya nampak apa yang saya nampak, yang saya dah pernah rasa dekat sini bila saya buat sedekah kat sini. Ya, betul. Sedekah dekat Malaysia, sedekahlah kat Malaysia. Tak payah nak cerita kat orang, budak-budak saya tahulah. Okey. Tapi sedekah kat sini Allah tunjuk cash, dan saya tunjuk kat your testimony macam mana orang dapat cash. Tetapi again saya beritahu, kalau lah Allah tak pilih kita, tak boleh nak bersedekah. Kadang-kadang dia macam ni tak. Nak tahu penyakit hati yang utama, simple je. Bila kita nampak orang jalan dengan tisu, nak jual tisu, kita terus kata, yang tu sindiket lah tu. Yang tu sindiket. No. Semua orang sindiket. Yang tak sindiket pun hang tak boleh percaya. Kalau betul dia sindiket, dan hampir tabung masjid. Tabung masjid bagi buat apa? No. Masjid tak ada naik Kaya apa-apa lah. pun. Dia pun boleh kata macam ni, bubuh duit dalam tabung masjid. Bukan masjid naik apa-apa, masjid dah siap semua. Habis masjid tu, yang hang duk meleleh ketiak tu ada tak? Tak ada meleleh ketiak, hang perlu. Pasal apa? Dia ada aircon. Duit tabung masjid banyak aircon.
Bukan mestinya kena duit tabung Api masjid tu air. buat tangga buat kapek. Ya, api air lagi. Api ayah lagi. Banyak benda yang dia nak buat. Lepas tu panggil penceramah. Setengah-setengah penceramah 1,000 nak kena bayar dengan duit hotel daripada blok penceramah yang famous. Betul. Siapa nak tanggung kalau bukan duit tabung masjid? Betul. Hampa tak nampak benda macam tu. Hampa nampak hampa nak petikai. Okey, kita akhiri kita punya dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, Ustaz. Okey, kita akhiri kita punya perkongsian ilmu pada petang ini. Dia tadi okey Dah. Okey, para penonton sekalian, kita akhiri kita tak tangguhkan perkongsian ilmu kita pada petang ini dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ittaqun nar walau ittaqun nar walau bisyiqqati tamratin. Nabi kata apa? Maksud dia apa? Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Nampak tak? Banyak maknanya Nabi SAW sendiri yang menggalakkan kita ini umat di akhir zaman ni, umat Rasulullah sendiri untuk perbanyakkan bersedekah walaupun sebiji kurma. Masya Allah. So kepada semua para penonton sekalian, banyakkan amal soleh, banyakkan sedekah, banyakkan berbuat baik, memberikan manfaat kepada seluruh manusia, orang sekeliling kita. Mudah-mudahan kita ini tergolong di kalangan orang yang soleh dan juga bersama-sama dengan Rasulullah SAW untuk masuk ke syurga Allah SWT. Jadi kita akhiri kita punya majlis ilmu pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul az. Subhanallah, 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 subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillah wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain rancangan insya-Allah. Love from Mekah. Okey, satu yang saya nak beritahu, tanpa you all sedar, you all duduk dalam taman syurga, iaitu majlis ilmu. Saya tak mau beritahu pada awal-awal. Kenapa kena duduk dalam taman syurga? Masa time ni lah you all dengar ceramah ni, sama ada you all kat sini ke tak. Bila kita duduk dalam taman syurga, kita ada 70,000 malaikat dengan kita. Betul tak Ustaz? Betul. Saya tak mau beritahu kat hampa. So apa yang you all kena buat sekarang ni, 70,000 malaikat di atas ni? Berdoa. Pasal tu saya panggil tazkirah Ustaz Mai. Pasal apa? Selain pada saya duduk di sini, satu kebaikan orang masuk kat sini kita tengok bersamaan dengan kalau 47 orang masuk, saya dapat 1 poin bersamaan kali dengan 100,000. No. Okey, satu. Yang kedua, saya ada platform, berapa banyak platform orang boleh tengok ni saya akan dapat. Nombor 3 ialah malaikat turun ni. Saya ada doa yang saya nak sampaikan dan rugilah you all tak join sekali. Dan saya doakan semoga malaikat Allah angkat doa kita sebagai tetamu Allah ni, saya tetamu Allah dan juga yang follow live saya ni. Dan terima kasih kat Ustaz, semoga Allah rahmati Ustaz, bagi rezeki melimpah. Semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang ni kita ambil saat momen berdoa. Terima kasih saya. Sebelum masuk maghrib Doa saja. Pukul 6 maghrib. nak pergi masjid boleh dah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan insya-Allah you all nak lagi kami buat macam ni lagi dah. Kita boleh buat setiap hari tazkirah, tak ada masalah. Boleh insya-Allah. Kan? Macam Ustaz tak ada apa-apa malam kan? Kita buat. Pasal saya tak suka tazkirah macam tipikal. Ini macam ni kita light easy. Kalau you all nak, Borak-borak kan. kalau you all nak kan, ada hari yang kami boleh duduk dengan Ustaz,